Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, cerita hari ni yang Nina nak share ni agak ekstrim sikit guys. Hari ni Nina akan ceritakan tentang seorang lelaki yang sangat bencikan orang kaya dan juga pelacur. Dia punya benci tu sampai dia bunuh dorang ni and then dia makan jantung dan hati dorang tu guys. Dalam masa setahun dia dah bunuh 20 orang korban tau. Lepas tu dia kata kalau polis tak tangkap dia lagi, maybe dia akan bunuh orang lagi ramai. Mungkin korban dia akan cecah sampai 100 orang. Dan kes dia ni juga adalah kes pembunuhan pertama yang merupakan pembunuhan bersiri dekat Korea Selatan guys. Memang gila. Siapa dekat sini ada masalah berat badan dan susah nak turun? Dah diet, dah bersenam tapi berat badan masih lagi statik. Kalau kita nak kurus je mesti kita akan diet kau-kau. Lepas tu kita akan kurangkan portion makanan, tahan diri daripada makan benda minyak, berlemak. Lepas tu macam-macam jenis sukan lah yang kita akan buat untuk kuruskan badan kita. Tapi berat badan susah juga nak turun. Tapi kalau turun tu kejap je and then bila kita makan banyak sikit terus naik balik berat badan kita. Korang tahu tak kenapa jadi macam tu? Sebabnya bila kita diet, kita bersukan, memanglah kita dah bakar kalori dalam badan kita. Tapi toksin masih ada dalam badan, melekat dekat usus kita. Toksin tu akan menyebabkan lemak dalam badan kita ni akan mudah berkumpul. Bila lemak dah terkumpul, senanglah badan kita ni nak naik balik. Bukan tu je, toksin yang berlebihan dalam badan kita akan menyebabkan muka kita akan jadi kusam. Korang perasan tak bila member kita berisi, bila dia kurus je, auto glowing terus cerah kulit dia. Toksin ni juga membuatkan badan kita ni cepat letih dan lesu. Bukan tu je, akan menyebabkan juga nafas kita berbau. Baru-baru ni memang Nina sembelit teruk and then Nina perasan berat badan pun macam agak naik sikit. Lepas tu Nina pun google lah tanya farmasi ubat apa yang berkesan. Dan ramai farmasi yang recommend dekat Nina untuk try satu produk ni iaitu Clean 8. Nina dah cuba produk ni dah dekat seminggu dah. Yang best tu bila Nina makan je benda ni, sembelit terus hilang. Nak membuang pun senang, lepas tu badan pun dah terasa ringan sikit dah. So kalau korang memang nak turunkan berat badan, korang try dulu Clean 8 ni. Sebab dia akan buang toksin dalam badan kita dan proses untuk membakar lemak jadi lagi mudah. Clean 8 ni juga korang boleh cari dekat farmasi. Sebab produk ni dah ada dekat lebih 300 farmasi di seluruh Malaysia termasuklah Sabah Sarawak. Tapi special untuk korang yang tengah tengok video Nina sekarang ni. Nina nak bagi dekat korang ni special discount sebanyak 10% kalau korang guna kod Nina. Tapi make sure korang kena beli melalui link yang Nina letakkan dekat bawah ni tau. Okay, jom Nina cerita macam mana kejadian ni boleh terjadi. So without wasting any time, let's get started. Orang yang Nina masukkan tadi adalah Yo Yong Chul yang berasal dari Korea Selatan. Dia juga telah digelar sebagai seorang pembunuh berbaju hujan. Sebabnya masa dia buat kerja dia tu, dia akan pakai baju hujan. So dari situ dia telah digelar menjadi sebagai seorang pembunuh baju hujan. Mungkin itu adalah salah satu trademark dia juga. Kes dia ni sangat popular area tahun 2003 hingga ke 2004. Dan selama tempoh setahun tu memang korban dia dah cecah sampai 20 orang. Okay, Nina cerita sikit lah tentang latar belakang Yo ni. Dia lahir di Seoul, Korea Selatan pada 18 April tahun 1970. Dia telah dibesarkan dalam sebuah keluarga yang serba kekurangan dan miskin. Lepas tu pula, keluarga dia ni jenis keluarga yang toksik sangat. Biasanya dalam sebuah keluarga yang normal, ibu bapa ni dia akan didik anak-anak diorang bila besar nanti jadi anak yang berguna, anak yang baik kan. Tapi tak bagi family Yo. Sebabnya family dia lah yang banyak mempengaruhi Yo ni untuk melakukan aktiviti jenayah. Contohnya macam pergi mencuri dan merompak untuk tampung kehidupan seharian diorang. Kalau setakat keluar masuk penjara tu adalah perkara biasa bagi dia. Penjara tu pun dah ibarat rumah kedua dia dah. Yo juga dia pernah berkahwin tapi hubungan perkahwinan diorang ni tak kekal. So dikatakan perkahwinan dia dengan wife dia ni bertahan hampir 7 tahun je. Jadi bini dia tu bernama Cik Huang. Hasil perkahwinan diorang ni, diorang dapat seorang anak lelaki. Sepanjang diorang berkahwin, Yo ni dah memang banyak kali dah keluar masuk penjara. Sebabnya dia ni pergi mencuri lah, jual video lucah kanak-kanak, buat aktiviti pemalsuan dan juga mencuri identiti. Disebabkan dia ni dah banyak sangat buat masalah, akhirnya isteri dia ni minta cerai. Diorang bercerai pun lepas isteri dia tahu yang Yo ni pernah rogol gadis berusia 15 tahun tau. And then pada 11 September tahun 2003, Yo telah dibebaskan dari penjara. Seminggu lepas dia keluar dari penjara tu kan, dia pergi pecah masuk rumah orang kaya dan buat perangai lagi. Dia pecah masuk rumah seorang prof dan Yo telah menggunakan pisau dan juga tukul untuk menikam leher isteri prof tadi. Jadi sebelum dia keluar daripada rumah tu, dia buat sepah-sepah dulu dalam rumah dorang. Sebabnya dia nak tinggalkan jejak rumah tu macam rumah tu kena rompak. Tapi yang pelik tu kan, dia tak curi pun barang-barang berharga milik pasangan tadi. Lepas dia dah pergi rompak rumah prof tadi tu kan, dia pergi rompak pula rumah seorang warga emas. Mangsa dia pada kali ni adalah seorang pakcik yang berusia 85 tahun. Jadi pakcik ni pun meninggal sebab kena pukul dengan tukul sehingga menyebabkan kematian dia lah. Bukan pakcik tu je yang jadi mangsa, tapi seluruh family pakcik tu pun jadi mangsa juga. Habis kepala mangsa-mangsa dia ni hancur dan otak diorang ni bersampai merata-rata tempat. Pada masa ni dia mula mangsa dia tu daripada golongan orang kaya dan juga pelacur. Selama tempoh daripada bulan September hingga November tahun 2003, dia dah bunuh ramai orang kaya. Jadi dia memang menggunakan modus operandi yang sama je. Yang mana dia pergi pecah masuk rumah orang tu, lepas tu dia akan pukul mangsa-mangsa dia tadi menggunakan tukul sampai
sampailah diorang ni meninggal. Awal tu pihak polis fikir motif utama Yo ni mungkin dia nak buat rompakan. Tapi yang polis pelik tu, tak ada pula barang berharga macam duit ke, apa barang kemas ke apa kan yang Yo ni curi. Dah tu apa motif dia buat semua ni kan? Dia pergi rompak tapi dia tak ambil barang-barang diorang. And then pada Mac tahun 2004, Yo target pula perempuan pelacur untuk jadi mangsa dia yang seterusnya. Jadi cara dia akan ajak perempuan tadi tu untuk datang ke apartment dia sebab dia nak guna servis diorang ni lah. Bila diorang ni terpancing and then datang ke rumah Yo, so diorang ni akan jadi mangsa Yo lah pada masa tu. Yo akan hentak kepala diorang ni menggunakan tukul macam biasa. Lepas tu dia akan makan jantung dan hati diorang ni guys. Disgusting. And then mayat diorang ni akan dipotong-potong kecil. Lepas tu akan ditanam dekat persekitaran gunung dekat Seoul. Tak lama lepas tu Yo ni telah bercinta dengan seorang gadis. Yo bercinta pada masa tu pun sebab dia terdetik dekat hati dia macam nak berubah lah. Okay, macam nak tinggalkan kerja-kerja jahat dia ni kan. Dia nak mulakan hidup yang baru. Jadi percintaan Yo dengan girlfriend dia ni memang bahagia sangat. Dia nak stop kejap aktiviti jahat dia ni sebab pada masa tu polis tengah giat tau untuk mencari mangsa-mangsa yang hilang. Jadi dia macam aku berhentilah kan daripada buat benda-benda macam ni untuk redakan keadaan. Tapi kan hubungan dia dengan girlfriend dia tu tak tahan lama pula. Sebabnya girlfriend dia tahu yang Yo ni ada rekod jenayah lampau. Jadi bila dia tahu yang Yo ni ada masalah, ada kes jenayah sebelum ni, of course lah dia akan rasa takut kan. Jadi dia nekat untuk putuskan hubungan diorang. Disebabkan Yo ni sangatlah kecewa dengan girlfriend dia. Korang tahu tak dia buat apa? Dia bunuh girlfriend dia guys. And then Yo kembali aktif memburu mangsa-mangsa dia yang lain. Hasil siasatan polis pada masa tu, diorang tak tahu apa senjata yang Yo ni guna. Sebabnya polis macam pelik. Dia guna apa sampai dia boleh hentak dia punya mangsa-mangsa dia tu sampai kepala ni hancur tau. Korang bayangkan tengkorak mangsa-mangsa dia ni hancur, berlubang. Lepas tu dia punya luka tu macam terperosok ke dalam. Kalau korang nak tahu sebenarnya tukul tu si Yo ni dah modified tau. Jadi tukul yang dia guna tu adalah seberat 4 kilo. Lepas tu dia modified. Dia buat pemegang tukul tu jadi agak pendek sikit. Dan tak macam tukul-tukul yang dijual dekat luar. Biasanya akan panjang lah kan. Tapi tukul ni dia modified bagi pendek. So senang lah kalau dia nak sembunyikan tukul tu dalam raincoat dia ke apa. So orang tak nampak. Pada tahun 2004, Yo telah ditangkap oleh pihak polis selepas pihak polis ni menjalinkan kerjasama dengan sindiket pelacuran. Jadi polis dapatkan maklumat Yo ni daripada diorang ni lah. Itu pun selepas geng-geng sindiket ni perasan ada satu nombor phone ni ada kaitan dengan semua pekerja-pekerja diorang yang hilang. Kalau ikut cerita diorang punya penjaga ni lah kan, diorang kata pekerja diorang ni akan terima panggilan daripada seseorang and then pekerja-pekerja diorang ni hilang tanpa khabar berita. Tak tahu pergi mana, hilang macam tu je. So hasil daripada kerjasama diorang ni, polis pun dapat tangkap Yo setelah hampir 12 jam mencari dia. Pada 15 Julai tahun 2004, Yo telah dibawa ke mahkamah untuk menjalani hukuman dia. Pada masa yang sama juga, polis ni pergi geledah lah rumah dia untuk mencari bahan-bahan bukti. Jadi masa diorang tengah geledah rumah dia tu, polis ni jumpa ada beberapa filem yang berunsurkan pembunuhan, berunsurkan kekanasan. Contohnya macam filem Public Enemy, Very Bad Things dan Normal Life. So filem-filem tadi tu akan dijadikan sebagai bahan bukti lah dalam kes Yo. Sebabnya daripada filem-filem ni lah dia terinspirasi untuk melakukan kes jenayah berat ni. Jadi masa dia dekat dalam tahanan tu kan, dia pun mengakulah yang dia memang sangat dendam dengan perempuan dan juga orang kaya. Dia juga mengaku yang dia buat pembunuhan tadi tu memang terinspirasi daripada filem kesukaan dia. Dia kata dia benci orang kaya sebabnya dia hidup dalam kesusahan. So dia rasa orang kaya lah punca masalah ekonomi yang terjadi dekat Korea sebelum tu. Lepas tu dia benci perempuan pula sebabnya hubungan dia dengan perempuan tak pernah kekal, mesti ada masalah je. Kemudian Yo telah dijatuhkan hukuman mati atas kesalahan-kesalahan yang dia buat. Jadi daripada update yang Nina cari dekat Google, dia sebenarnya masih lagi dekat penjara dan tengah tunggu hukuman mati. Tapi tahun 2022 ni Nina tak pasti sama ada dia masih lagi hidup ataupun tak. Sebelum ni hukuman mati di Korea tak boleh dilaksanakan sejak tahun 1977. Jadi selama tempoh tu dia memang kena penjara je. And then pada tahun 1988 setelah Presiden Kim Dae-jung take over, hukuman mati tadi boleh dilaksanakan dekat Korea Selatan balik. Dan sampai pada tahun 2019, Yo adalah antara salah seorang banduan daripada 60 orang yang tengah tunggu hukuman mati. Jadi sekarang Nina tak tahu sama ada dia masih hidup ke tak. Memang itu je maklumat yang Nina dapat. Alright guys, gila juga kes dia ni. Sebab dia benci perempuan je, habis semua perempuan dia bunuh. And then dia benci orang kaya pun dia pergi bunuh juga. Padahal diorang tu tak ada salah pun dengan dia. Tapi muka je handsome. Psycho betul. Okay guys, kalau korang suka dengan video Nina, jangan lupa untuk subscribe sebagai tanda korang support channel ni. Dan jangan lupa juga untuk turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video pada masa yang akan datang. Korang juga boleh komen dekat bawah korang nak Nina cerita tentang apa. Sebab Nina dah tak sabar lagi untuk bercerita dan berjumpa dengan korang pada video-video yang akan datang. Dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.